tak tinggal. Walaupun kita tak mampu nak buat semua, tapi paling kurang dia ada pengetahuan. Dan bila kita buat berdasarkan pengetahuan, kita akan dapat kelebihan yang cukup besar. Inilah Allah sebut dalam Quran, dan qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan Muhammad, sama ada orang yang tahu dengan orang yang tak tahu. Perbuatan sama, tapi orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu, dia tak sama dari segi kelebihannya. Dan sebab tu banyak jadi Nabi yang Nabi sebut berkenaan yang kelebihan orang yang mempunyai ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan kurniaan, taufik, inayah, anugerah yang diberikan oleh Allah, alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini Allah berikan kepada kita ruang dan kesempatan sama-sama kita dapat menghadirkan diri berada di dalam masjid ini. Sama-sama kita tak lupa untuk kita pasang niat beriktikaf dalam masjid, berada dalam majlis ilmu. Semoga Allah limpahkan kurnianya, rahmatnya, dan yang paling utama sekali Allah anugerahkan kepada kita akan hidayahnya. Tak tinggal. Walaupun kita tak mampu nak buat semua, tapi paling kurang dia ada pengetahuan. Dan bila kita buat berdasarkan pengetahuan, kita akan dapat kelebihan yang cukup besar. Inilah Allah sebut dalam Quran, dan qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan Muhammad, sama ada orang yang tahu dengan orang yang tak tahu. Perbuatan sama, tapi orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu, dia tak sama dari segi kelebihannya. Dan sebab tu banyak jadi Nabi yang Nabi sebut berkenaan yang kelebihan orang yang mempunyai ilmu. Baik, itu di antara bicara kita di dalam hadis yang kelima berkenaan dengan kelebihan bersuci. Kita masuk dalam hadis yang keenam. Hadis yang keenam ni kita masuk dalam kelebihan membaca Al-Quran. Kelebihan membaca Al-Quran kita mulakan dengan hadis yang tuan-tuan selalu pernah dengar. Biasanya dalam bulan Ramadan orang akan sebut, pasal bulan Ramadan ni banyak orang nak ajak kita untuk baca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Jadi banyak disebut hadis. Hadis berbunyi, An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi'ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun.
Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi, sesiapa yang membaca Al-Quran maka dia akan mendapat satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipat kali gandakan kepada 10 kebaikan tambahan. Maksudnya satu huruf kita baca ada 10 ganjaran. Kemudian Nabi sebut lagi, Nabi spesifik lagi bagi kita faham. Nabi kata, la aqulu alif lam mim harfun. Aku bukan berkata alif lam mim itu satu huruf, kata Nabi. Tetapi alifun harfun, alif satu huruf, wa lamun harfun, lam satu huruf, wa mimun harfun, mim satu huruf. Jadi bila kita baca Al-Quran, alif lam mim, bukan pahala tu dikira satu alif lam mim, walaupun alif lam mim tu sebut huruf. Kan alif lam mim ni dia sebut huruf, dia tak sebut ayat. Kan dia panggil mak lazim harfi musaqqal. Dalam tajuk kan, mak lazim harfi musaqqal. Mak lazim ni dia ada dua, satu mak lazim harfi, satu mak lazim kalimi. Hak kalimi ni kalimat macam waladdallin, kalimat. Harfi ni huruf. Alif lam mim ni dia ada musaqqal, dia berat, pasal dia ada mim. Dia ada nun, dia ada qaf, dia ada hamim, dia ada alif lam ra, banyaklah. Dan Nabi nak fokus, nak bagi kita faham mudah. Nabi kata, kita sebut alif lam mim saja pun Allah dah bagi 3, kira 3 dah. Setiap satu tu diberi ganjaran 10 setiap satu. Jadi dia fikir, tengoklah kalau kita sebut bismillah, bismillahirrahmanirrahim, bismillah ni berapa lama kita sebut, kita macam nak bilang huruf. Bismillah ni ada 19 huruf. 19 huruf dah tuan-tuan. Kalau kita sebut bismillah tu, kalau satu ba tu 10, sin tu 10, mim 10, dah 190 dah ganjaran. Bismillah. Bismillah tu ayat Quran tak? Ayat Quran. Bismillah ni dibahaskan di dalam awal Fatihah oleh ulama-ulama. Dalam mazhab Syafi'i, bismillah salah satu ayat daripada surah Fatihah. Yang disebut dengan nama Sab'ul Masani, 7 perhentian termasuk bismillah. Walaupun ada mazhab yang menyebutkan bismillah bukan dari Fatihah, tapi bismillah itu tak ayat Quran. Kerana bismillah ni terdapat di dalam surah An-Naml, surah Semut, cerita Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni dia banyak tentera. Tentera ada di kalangan burung, antaranya ada burung hud-hud disebut dalam Quran. Ada tentera dia adalah jin, ifrit. Pernah satu ketika Nabi Sulaiman ni, tentera dia daripada burung hud ni, satu hari hilang daripada istana dia. Dia cari tentera dia ni, burung ni merata, sehingga dia kata kalau burung ni balik, dia mesti bagi alasan, kalau tidak aku akan sembelih dia. Maksudnya akan dihukum dia lah. Burung hud ni orang terjemah burung pelatuk. Burung pelatuk ni bukan jenis burung boleh makan. Kemudian burung tu balik, dia ceritakan Nabi Sulaiman dia pergi ke Yaman. Nabi Sulaiman duduk di mana? Duduk di Palestin. Nabi Sulaiman tu dia anak kepada Nabi Daud. Nabi Daud bina Masjid Aqsa, disambut oleh Nabi Sulaiman. Orang Yahudi kata Nabi Sulaiman yang bina Masjid Aqsa, sebab tu di bawah Masjid Aqsa dia ada Haikal Sulaiman. Sebenarnya dalil Haikal Sulaiman ni tak ada pun. Ini hanya rekaan orang Yahudi. Masjid Aqsa bukan dibina oleh Nabi Sulaiman, disambung oleh Nabi Sulaiman, dibina oleh Nabi Daud, bapa Nabi Sulaiman. Nabi Daud menjadi raja dan Nabi Sulaiman juga menjadi raja dan Nabi. Jadi burung tu dia terbang daripada mana? Daripada Palestin ke Yaman, jauh. Dia beritahu kepada Nabi Sulaiman ada seorang puteri
raja perempuan di negara Yaman, di negeri Sabah. Negeri itu namanya Sabah di Yaman. Dan perempuan itu disembah matahari. Jadi Sulaiman kata, "Izhab bi kitab," ini sebut dalam Quran. Bawa satu risalah aku dan lemparkan kepada di depan perempuan itu dengan menteri dia. Kemudian kamu tengok. Jadi burung itu bawa risalah Nabi Sulaiman, dia letak. Dia tak letaklah burung nak pergi letak mana, dia kena lempak fa'alqih. Dia lemparkan di depan, bukan di depan puteri itu dia, tapi depan puteri itu dengan menteri-menteri dia, biar semua nampak. Kemudian dia ambil puteri itu. Dalam Quran tak sebut namanya Puteri Balqis, tapi dalam tafsir sebut. Dia ambil, dia buka, dalam tu tulis apa? Innahu, ni sebut dalam surah An-Naml, innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim, alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Pendek eh? Innahu min Sulaiman, sesungguhnya risalah ini daripada Sulaiman. Innahu bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Alla ta'alu alayya, jangan kamu sombong kepada saya. Wa'tuni muslimin, dia masuk Islam. Ajak Puteri Balqis itu masuk Islam. Maka perkataan bismillahirrahmanirrahim ini merupakan ayat Al-Quran. Itu kita nak bicara kalau orang kata bukan surah Fatihah, tapi kita dalam bahasa Syafi'i dia salah satu daripada surah ni. Jadi bismillah ni pun kalau kita nak baca, sebab tu tuan-tuan gamak sangat tak dan nak baca Quran. Dia sebenarnya zikir ni, kita akan sampai dalam buku ni bicara berkenaan dengan zikir lepas ni. Sehingga Nabi sebut, ahabbal kalami ilallah, sesuka-suka ucapan di sisi Allah. Nabi sebut zikir-zikir. Pun begitu kata ulama, zikir yang paling hebat ialah baca Quran. Zikir ni yang paling hebat ialah baca Quran. Untuk nak zikir apa, zikirlah. Tapi zikir yang paling hebat baca Quran. Sebab tu kita kena baca Quran. Gamak sangat tak dan nak baca Quran, sibuk sangat. Tuan-tuan wiridlah dengan bismillah. Wiridlah dengan bismillah, kerana bismillah salah satu ayat daripada Quran. Dah gamak tak dan ingat, kalau dan kita berzikir dengan ayat Al-Quran. Kerana mengikut pandangan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata berdasarkan firman Allah sebut dalam Quran, az-zakirin Allah katsiran waz-zakirat. Orang yang baik ini adalah orang yang berzikir di kalangan orang lelaki, az-zakirin orang lelaki. Katsiran banyak zikir, waz-zakirat dan orang perempuan. Ulama berbahas banyak zikir tu macam mana? Tuan-tuan nak jadi orang yang banyak zikir macam mana? Kalau ikut pandangan Ibnu Abbas kata la yazalu lisanuka ratiban an zikrillah. Lidah kamu mesti basah dengan zikir lah. Kalau sampai tahap tu, hebatlah kita. Tapi saya syorkan kita ambil paling kurang pandangan Ibnu Salah. Ibnu Salah, dia kata apa? Orang yang berzikir banyak ni memadai dia istiqamah zikir pagi dan petang. Tak termasuk zikir lepas sembahyang. Kita berzikir pagi dan petang, tak termasuk zikir lepas sembahyang. Hak zikir lepas sembahyang tu hak lepas sembahyang. Kita kena ada. Jadi nak zikir macam mana? Paling kurang baca Quran apa? Jadilah kita orang yang baca Al-Quran. Saya nak sebut sikit pada tuan-tuan, tambahan sikit lah. Pandangan seorang ulama namanya Dr. Abdullah Nasih Ailwani, seorang ulama modern lah. Dia kata, kalaulah kita ni nak jadi orang yang mampu untuk buat amalan sunat ni, nak jadi mampu buat amalan sunat kan? Lah ni amalan wajib kita buat. Kita cerita kepada orang yang selesai amalan wajib. Kalau kita bercerita hak wajib pun tak selesai, kita tak ada cerita benda ni lah. Kita sekarang ni yang wajib kita buat, kita nak jadikan diri kita ni orang yang boleh buat yang sunat dan boleh mampu maintain. Kata dia paling kurang kita kena ada 4 benda.
Ini mengikut pandangan Dr. Abdullah Nasir Alwani. Yang pertama kata dia, kita kena ada muhasabah. Muhasabah tu apa? Muhasabah ni kita sentiasa kena tengok diri kita. Kita kena tengok diri kita. Kan? Kata ulama, apabila kita buat ibadat ni, kita kena ada dua pandangan. Pandangan yang pertama, tengok kelebihan Allah bagi kat kita. Pandangan yang kedua, kita tengok kurangnya kita bagi kat Allah. Itu yang terbit, ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Lah ni Allah yang jaga kita. Hak kita jaga Allah mana? Dia kena tengok binazarain, dengan dua pandangan. Kita kena tengok nikmat Allah. Ya Allah, Allah bagi nikmat kita. Kita ni kadang-kadang bila kita tak sakit, kita tak rasa macam kita dapat nikmat. Bila kita sakit, baru kita tahu. Sakit orang ketin tu, orang ketin. Lekang kaki orang ketin. Tak sakit, tak rasa apa pun. Sakit rupanya Allah nak berjalan tak boleh, orang ketin ni lah. Nak tuih tak boleh. Allah, buat sakit sangat ni. Tu dia nikmat. Kita kena tengok nikmat Allah bagi kita banyak mana. Dan kena tengok kurangnya kita bagi Allah macam mana. Allah, main sunat pun segan. Allah, nak zikir pun segan. Maka kata ulama, kita kena muhasabah. Kita kena hitung. Kan Sayyidina Umar selalu sebut kan, antara kata-kata Sayyidina Umar yang terkenal, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung, hisaplah diri kamu sebelum kamu dihisap. Maksudnya kita kena tengok. Dalam satu hari ini kita kena tengok, Allah, apa kurang kita. Dulu orang suka tulis diary lah, ni kurang lah kan. Dulu orang suka tulis diary, hujung tahun, awal tahun beli diary, tulis hak seronok-seronok lah. Hak seronok-seronok tu yang cukup habis hujung tahun, dia buka, dia gelap seorang-seorang. Pasal dia tulis hak seronok lah. Dia tulis hak dia syok lah. Tak, dia tak boleh tu. Dia kena tengok hak kurang kita ni. Sebelum tidur kena tengok, Allah, kurang hari ni apalah, hari ni berbanding dengan maksiat. Apalah kita buat. Jadi kita kena muhasabah. Barulah kita ada satu peranan teringin nak tambah amalan sunat. Kerana Nabi sebutlah hadis, Nabi kata amalan sunat ini boleh tolong tampung amalan wajib. Semayang sunat tuan-tuan, boleh tampung semayang sunat wajib. Dia tampung, dia bukan ganti. Dia bukan kata, oh lega main sunat boleh ganti main wajib, hak tinggal dah. Dia tak boleh ganti. Dia boleh tampung kekurangan yang wajib. Itu satu. Yang kedua kata dia, untuk kita boleh buat amalan sunat ni, kita kena ada muraqabah. Muraqabah tu apa? Muraqabah ni makna dia kita kena rasa Allah duk tengok kita. Kita kena rasa Allah duk tengok kita. Tak mana kita duduk, tak mana kita buat, kita tak terlepas daripada pandangan Allah. Tuan-tuan tahu zaman lah ni orang takut kat apa? Zaman lah ni orang takut kat kamera, betul tak? Orang takut kat kamera, dia jalan-jalan tengok, tengok ada kamera, dia pun betul jalan. Takut kat kamera lah ni. Kita buat kamera, orang buat kamera, tanya kamera. Sedangkan kamera Allah tu lah. Daripada kita akil balik dah habis dah. Orang Islam ni bukan takut kamera hidup ni, tapi kamera Allah lagi hebat. Dia ada muraqabah. Walaupun dia duduk seorang-seorang, dia tak berani. Orang Islam ni kalau betul-betul ada sifat muraqabah, dia nak buang sampah merata pun tak mau. Pasal apa? Walaupun tak ada orang tengok, tapi Allah duk tengok. Ada catatan. Ya, lafal tersebut tidak kamu lafal daripada satu lafal kamu, illa ladaihi raqibun atid, kecuali di kanan kiri kamu ada raqib atid. Dia catat kita. Jadi kita duk ingat, oh Allah duk tengok, janganlah kita nak tipu orang lah, kita nak buat buruk lah apa semua, tak, kita tak boleh, kita tak akan berani. Jadi kita akan memperbanyakkan amal sunat. Pasal apa? Walaupun tak ada siapa puji kita, tapi Allah nampak. Tuan-tuan bangun tengah malam, sembahyang malam, zikir tengah malam, tak ada siapa boleh puji kita. Biar pergi tak ada orang puji, tapi Allah tahu. Tuan-tuan buat kurang sedekah dengan tangan kanan, sampai tangan kiri pun tak tahu. Tak ada orang puji kita,
tak ada orang puji biar pergi. Pasal apa? Kita ada muraqabah. Allah tahu. Kita takkan rugi. Tidak ada yang tak catat. Semua akan dicatat. Bila ada muraqabah tu, kita akan ada kekuatan rasa diri kita nak buat benda yang itu yang kedua. Yang ketiga, dia kena ada mu'atabah. Mu'atabah ni apa? Mu'atabah ni ialah kita cuba jadikan benda sunat tu sebagai benda yang wajib kat kita. Dia tak wajib, tapi kita letak dia tu wajib penting. Jadi contoh mudah. Tuan-tuan jadikan kita baca Quran. Tiap-tiap hari nak baca Quran setengah muka. Kita jadikan wajib. Tiap-tiap hari saya mesti baca Quran. Kita letakkan. Saya mesti baca Quran setengah muka. Kalau saya tak baca, saya mesti ganti. Saya mesti ganti. Hari ni baca baca, esok terlupa nak baca. Lusa mesti ganti. Hak setengah muka capuk dengan setengah muka. Maksudnya kita cuba mu'atabah. Kita cuba meletakkan benda tu berat, penting. Walaupun dia sunat. Ni nak cerita orang boleh buat sunat, tuan-tuan. Tuan-tuan kita tak mau buat tak apa. Dia bukan nak cerita apa, nak cerita macam mana cara kita nak boleh buat amalan ni walaupun sunat, tapi kita nak bagi dia boleh buat. Nak bagi ada motivasi kat diri kita. Dia kan ada mu'atabah. Kita rasa benda tu penting kepada kita. Kan? Nabi pun ajak kita. Tiap-tiap kali kita pagi-pagi sebelum kita buat kerja apa, kita main subuh, Nabi ajak kalau boleh kita masuk duit dalam tabung masjid. Kerana dengan kita sedekah awal pagi itu, dia akan memelihara harta kita satu hari. Jadi kita gitu. Kita biasakan. Dan yang keempat, nama dia mujahadah. Yang keempat mujahadah. Mujahadah ni dia mesti ada daya usaha kita. Kalau tak ada mujahadah, hak 1, hak 2, 3 semua tak boleh buat. Tuan-tuan ada mujahadah lah, tuan-tuan boleh sampai masjid main subuh. Berapa orang tak boleh main masjid? Walaupun dia tidur lena lah. Bukan dia tak boleh tidur. Dia tidur lena tapi tak boleh main lah. Tak tahu pasal apa. Tapi kita boleh main pasal apa? Pasal kita ada mujahadah. Mujahadah tu kemampuan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita mampu buat. Jadi insya-Allah pegang yang ni yang disebut oleh Dr. Abdul Hasir Alwani ni, 4 benda ni kita akan rasa seronok untuk buat. Bukan saya sebut ni kata saya buat hebat tak. Saya pun kurang, tuan-tuan lebih hebat daripada saya. Tapi saya nak ajak benda ni kerana inilah di antara cara yang disebut oleh ulama. Baik, kita kembali pada hadis ni sikit lagi. Jadi hadis ni Nabi nak beritahu kepada kita tentang kelebihan baca Quran yang Allah bagi pahala kepada kita. Bukan berdasarkan kepada ayat, tetapi berdasarkan kepada huruf-huruf Al-Quran. Tuan-tuan baca surah Fatihah, tuan-tuan baca surah, ini semua kita akan sebut nanti. Kelebihan baca surah Fatihah, kelebihan baca surah Ikhlas, kelebihan baca surah Mulk. Banyak tuan-tuan yang kita boleh jadikan. Dan Nabi sendiri pun dalam setiap hari Nabi tak tinggal beberapa surah-surah yang Nabi baca. Sehingga dalam satu hadis sebut Nabi ni tak tidur malam melainkan Nabi akan baca surah Mulk dan surah Alif Lam Sajadah. Alif Lam Sajadah tu kita baca pagi Jumaat tu, Nabi baca tiap malam. Tu tak cerita baca surah Yasin lagi. Jadi insya-Allah Allah akan bagi kepada kita kelebihan. Yang penting kita tahu dan kita mau merebut kelebihan ini. Jadi sahaja dekat tu dulu kot pada pagi ini. Kita ambil 2 hadis dulu. Dan insya-Allah kita akan bicara lagi berkenaan dengan kelebihan. Tajuk kita yang kedua ni, kelebihan membaca Al-Quran. Jadi banyak kelebihan-kelebihan yang dipetik daripada hadis Nabi yang sahih, yang sama-sama kita boleh jadikan panduan dalam hidup kita, yang kita memang duk buat dah. Bukan tak buat lagi, memang duk buat dah. Cuma nak masukkan dalam minda kita tentang kelebihan dan nak kemaskan lagi. Jadi saya ajak kepada diri saya dan kepada tuan-tuan semua, insya-Allah satu persatu yang benda yang kita dapat ni kita boleh amalkan. Jadi sekat tu dulu yang baik Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk daripada kelemahan daripada diri sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.